Semangat bagus. Okey, soalan nombor 1. Okey, konsep tamadun dari sudut pandangan Islam menekankan pembangunan rohaniah. Okey, konsep tamadun ada dua pandangan. Satu, tamadun ni didefinisikan dari sudut pandangan Islam. Satu lagi didefinisikan dalam aspek barat. Okey, so ada dua. Satu pandangan barat, satu pandangan Islam. So kalau korang tengah buat nota, korang boleh tulis kat situ konsep tamadun, buat peta awan, dan korang tulis bawah dia, satu pandangan Islam, satu pandangan barat. Okey, apa beza pandangan Islam dan pandangan barat? Okey, ni soalan cikgu yang kemudian korang kena jawab lah. Okey, yang ni dia cuma tanya apa yang berkait dengan pembangunan rohaniah tu. Apa yang dikatakan pembangunan rohaniah? D. Betul kan? Boleh korang boleh drop dekat chat and korang boleh juga tulis, korang kena juga tulis dekat kertas you all. Okay, so apa jawapan you all? Okay, ada A, ada D, bukan A ke? Menarik. Teruskan drop dengan jawapan you all. Zulaika kata A, Syazil kata A, ada yang cikgu terlepas nak baca nama, Sola, Danish, Abi, ada yang kata D. Okay, so ada kata A, ada kata D. Okay. Oh, tapi majoritinya kita tengok sini ada yang jawab D. Korang jangan lupa letak kertas juga tau untuk tanda. Okay, Lumam kata D. Okay, siap mengikut buku teks lagi. Okay, jawapan dia ialah D, donkey, ketinggian tata susila. Okay, itu yang dikaitkan dengan pembangunan rohaniah. Okay, macam cikgu cakap tadi. Okay, sekejap cikgu rasa cikgu sini, cikgu ada. Okay. So korang boleh tengok dekat cikgu punya skrin ni. Okay, ini macam cikgu cakap tadi lah, tamadun ni ada dua pandangan. Satu pandangan daripada sudut barat, satu pandangan daripada sudut Islam. Barat ni dia kata tamadun ni kita kena kaitkan dengan pembangunan lahiriah je. Okay, so selalunya kalau soalan keluar, dia akan keluar kat essay tau. Dan dia akan tanya, lebih kurang soalannya berbunyi begini. Dia akan tanya apakah perbezaan pandangan sejarawan barat dan Islam tentang tamadun. Macam tu. So korang letakkanlah tamadun dalam pandangan sejarawan barat ialah dikaitkan dengan pembangunan lahiriah semata-mata. Pembangunan lahiriah semata-mata maksudnya barat kata kalau kita nak tengok orang bertamadun ke tak, kita tengok daripada aspek luaran je. Lahiriah, benda yang terlahir, benda yang kita ternampak je lah. Okay, contohnya macam kebudayaan, okay, daripada sudut buat gaya, okay, penulisan, undang-undang, bandar. Okay, so macam barat kata contoh macam Rom kan. Rom ada bandar yang terkenal, contohnya bandar apa? Bandar apa yang terkenal dalam sejarah Rom? Cuba korang drop sikit. Satu soalan cikgu akan rungkaikan banyak tau. Okay. Mohenjo-daro. Banyaklah. Mohenjo-daro tu bandar dekat Tamadun Indus. Okay, tadi Akmal siapa cakap tadi? Bandar Pompei. Betul, bandar Pompei jawapannya. Mohenjo-daro dengan Harappa itu Tamadun Indus. You all kena ingat. Okay, tapi kalau Rom dia bandar Pompei. Okay, bandar Pompei bandar yang terancang, bandar yang termoden ketika itu. And dikatakan bandar Pompei ni dia ada segala-galanya. Kalau bandar beza dia, kalau Tamadun Indus, bandar Mohenjo-daro dengan Harappa ni, dia okay, kalau soalan keluar dia akan keluar ciri-ciri bandar Tamadun Indus. Okay, antaranya bandar dia, bangunan dia berbentuk empat segi, lepas tu ada jalan lurus, okay, ada sistem kumbahan, okay, itu Tamadun Indus. Tapi kalau Pompei ni, korang nak tahu betapa modernnya bandar ni, dia ada macam cakap tadi lah, dia ada segala-galanya. Masa tu dah ada kolam renang dah ada panggung wayang dah ada bukan ada sukan. Ada. Dah ada stadium, ada sukan lah kan. So ada segala-galanya. Okay. Tapi malangnya bandar ini telah dihancurkan. Mungkin korang pernah dengar cerita pasal bandar Pompei di Sebalik. Kenapa? Okay. Bandar Pompei ni diorang moden dan diorang ada segala-galanya. Okay, dan bandar Pompei kalau kita ikut daripada kedudukan geografi dia terletak dekat dekat bukan kaki gunung, dekat lereng lah lebih kurang. Lereng gunung berapi, tapi gunung berapi yang tidak aktif. Cikgu lu pernah nama gunung berapi tu. Okay, gunung berapi tu memang tak aktif. But satu hari
bandar ni gunung berapi tu tiba-tiba je extra aktif. Okay, dengan yang orang jadi keras tu jadi orang keras tu yang dia tiba-tiba gunung berapi tu dia keluarkan lava, so diorang punya bandar habislah. Jadi diorang jadi keras, diorang jadi putih. Dan orang-orang tu kemudiannya diorang telah ada lagi kalau sampai sekarang korang dengar cerita ni kan. Korang nak tengok orang-orang tu, korang boleh pergi dekat Rome. Okay, memang ada dekat Italy, memang ada dekat dalam museum diorang. So boleh tengoklah orang-orang dia. Sebab dikatakan orang-orang mereka walaupun dia orang moden tapi macam dia ada kaitan dengan kita belajar ni. Okay, dia orang moden tapi dia orang hanya moden daripada sudut lahiriah aja. Rohani tak ada. So dia orang tak ada macam fikirkan agama dan sebagainya. Dan dia orang banyaknya adalah homoseksual. So apa yang dia orang buat masa tu dia orang jadi keras, masa itulah yang Tuhan cuba tunjukkan pada kita. Macam tu. So korang janganlah berani buat benda yang bukan. Okay. Itu beza dengan Islam. Apa? Saya baik. Salahuddin tu kena jaga sikit. So Islam macam kawan apa tadi? Sekejap cikgu tengok balik korang chat. Macam cerita kawan Nabi Lut je lebih kurang lah. Okay. So Islam dia beza. Dia pembangunan daripada aspek lahiriah dan rohaniah. Okay, korang nak tahu tak? Kan tadi cikgu cakap kalau esei keluar dia akan tanya apakah perbezaan kan? So korang letak jawapan korang first korang cakap yang barat ni dia punya tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Lepas tu korang letak contoh. Contohnya penulisan undang-undang. So dah 2 markah kat situ. Islam korang cakap merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Lepas tu contoh dia apa? Contohnya macam kedua-dua Islam menekankan kedua-dua pembangunan rohani dan fizikal secara seimbang. So 1 markah lagi. So korang dapat 4 markah, settle. Main senang je. Tapi korang kena hafal point lah. Okay, so cikgu lama cikgu lama start kat sini kan. So make sure kan korang kena buat note ni lah. Okay. Okay, sebab tu korang tengok macam sekarang kan. Okay, dekat barat korang moden. Tapi korang tengok daripada aspek lahiriah, daripada aspek rohani dia macam mana. Daripada sudut moral lah. Okay. Cikgu tak nak hurai lah, korang sendiri boleh faham kan macam mana. Okay. So kita tengok soalan nombor 2. Korang apa nak tanya? Korang apa-apa tanya korang drop dekat situ tau. Okay. Dia cakap terus. Humble. Okay. So nak cakap baru unmute tahu ke tak kena mute. Nanti harus marah. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okay, gambar ni ada gambar tulisan hieroglif. Okay. Kalau tulisan hieroglif tulisan apa? Inilah soalan dia. B, ramai yang jawab B. Okay, nombor 2 B. Mesir Purba. Okay. A, jawapan kebenaran. B, okay. Jawapan kebenaran ialah B. Saya cakap B. Okay, B, Mesir Purba. Okay. So kita buat satu-satu. Kalau Mesopotamia, guys. Mesopotamia tulisan apa? Korang drop kat situ. Korang drop cepat nak jawab ni. Cepat. Kalau Mesopotamia tu siapa? Cuneiform. Betul. Pandai. Kalau China? Ideogram. China tak ada. Guangzhou ideogram. Kalau Indus? Pictograph. Okay, good. Okay, tapi cikgu ada satu soalan nak tanya you all. Dalam keempat-empat tulisan ni, tulisan mana yang tak sampai sekarang tak dapat ditafsirkan? Soalan ni pernah keluar. So korang rasa jawapan dia? Indus, pandai, pictograph. Rasa macam pernah bincang minggu lepas kan? Kalau main kan? Ya ke? Tak pernah bincang Okay. Kalau tak pernah waktu dekat tuition. Lokman ingat apa cikgu ajar. Bangga saya. Okay. So, okay, yang bukan kelas cikgu, okay. Misal dia bukan daripada student cikgu, daripada kelas cikgu kan. Okay, cikgu huraikan sesuatu Okay, kalau Mesopotamia, dia tulisan dia kalau korang tengah buat tulisan sekarang Mesopotamia korang buatlah tulisan dia cuneiform. Okay, dan dia berbentuk pepaku. Okay, cikgu rasa cikgu tulis kat sini lah, senang. So korang nampak kan. Okay, kalau Mesopotamia, korang kena hafal tau. Okay, buat nota. Azim buat nota, jangan cakap je. Saya tak tulis apa-apa pun, saya rekod.
Ada dah kau rekod. Tulis baru ingat. Mesopotamia Rekod tulis lah. bentuk dia berpaku. Okay, sebab orang zaman Mesopotamia, diorang akan tulis dekat atas tanah liat tau. So bentuk paku. Jadi diorang akan keringkan. That's why lah tulisan tu dinamakan tulisan cuneiform. Okay, diorang tulis dekat atas tanah liat. Okay, kalau tamadun Huang Ho pula, dia pakai tulisan ideogram. Okay, korang buat nota, jangan lupa. Okay, kenapa tulisan ideogram ni menariknya dia berkait dengan, dia berasal daripada tulang oracle. Okay, so tulang oracle ni tulang apa? Kurang kura-kura, pandai, okay. Dan tulang oracle ni adalah untuk tilik nasib. Okay, jadi bila diorang bakar tulang oracle ni dekat atas api, jadi diorang akan dapat rekan-rekan tu. Bermula daripada situ, diorang dapat idea untuk membuat tulisan. Macam gitu ceritanya. Tak faham tiba keluar email saya ni kat sini ni. Tak payah abaikan apa setiap apa yang korang nampak. Ada lagi ni. Aduh. Okay. So, kita tengok. Kejap. Okay, kita tengok tulisan seterusnya. Itu Huang Ho. Okay, kalau tu tamadun Mesir Purba pula. Okay. Mesir Purba dia pakai tulisan apa guys? Mesir Purba? Hieroglif kan? Yes, pandai. Okay, Mesir Purba tulis hieroglif. Okay, dan menariknya tentang tulisan hieroglif ni ialah dia adalah gabungan antara simbol dan bunyi. Okay, itu tulisan Mesir Purba. Okay, dan yang terakhir kita ada tulisan piktograf yang macam cikgu cakap tadi lah, tulisan ni sampai sekarang tak dapat ditafsirkan. Kalau korang pandai, korang tafsirkan lah. Korang cakap cikgu ni pada rendah kan? Tak adalah, cikgu rau je. Boleh. Saya boleh. Boleh apa? Boleh belah? Boleh tafsir lah. Boleh, betul. Okay. Usaha. Okay, insyaAllah usaha akan berjaya. Okay. Ini nama-nama tulisan yang korang kena ingat. Okay. Satu soalan sebelum cikgu masuk kepada soalan seterusnya. Dalam keempat ni, siapa yang hasilkan kertas? Siapa? Kertas. Indus cikgu. Wow. Tolak kata. Indus. Mesir. Korang ni. Sedih cikgu. Penat cikgu ajar. Korang tak ingat lagi. Mesir Purba. Kertas terhasil daripada Mesir Purba. Siapa yang hasilkan? Sorry. Okay, macam mana dorang Mesir Purba boleh buat kertas? Okay, dia sebenarnya menariknya tentang betul zakuan pokok papyrus. Okay, pokok papyrus. Okay, so korang boleh tulis kat situ. Okay, menariknya dekat Mesir Purba ni dia dia ada satu sungai. Okay, sungai terpanjang di dunia iaitu sungai Nil. Dan sungai Nil ni dia ada banyak pokok papyrus dekat situ tau. Jadi kreatifnya orang Mesir Purba ni, dia tengok benda tu banyak. Jadi diorang ambil pokok papyrus tu and then diorang lenyitkan dan diorang keringkan and then diorang jadikan seperti kepingan and then diorang tulislah dekat atas tu. Okay. So, itulah cerita dia. Okay. So, korang kena ingatlah benda ni. Menarik apa? Okay. Menarik. Menarik tu lah. So korang ni sebenarnya korang tengok bila korang belajar sejarah, korang akan nampak betapa orang zaman dulu sangat berkreativiti. Okay, tapi sedih tau. Generasi sekarang ni kan ada banyak benda depan mata dia tak kreatif lagi. Aduh. Harap ayat ni sedih betul. Okay, sekarang kita pergi dekat soalan nombor 3. Ini jawapan dia yang tadi tu masih Purba settle Okay, sekarang kita masuk soalan ni kita. Yes. Apa yang mesti bising tu? Korang kena mute tau kalau korang tak cakap. Okay? Mute lah. Nanti korang mengganggu. Okay, so soalan nombor 3. Bising lah, tak dengar apa cikgu cakap. Aduh. Marah. Okay, soalan nombor 3. Okay, sistem pemerintahan di Rom.
Okay, tapi dekat sini korang boleh tengok. Okay, kalau kat sini jawapan you all apa? A, B, C, D. D, D. Puan kata D. Okay, Ashraf kata D, Dina cakap D. Janish, okay, Shazril, Sola, okay, D. Kak Angah tak jadi apa-apa tu. Okay, Abbas macam okay, ramai majoriti jawab D. Okay, so jawapan dia ialah betul. Jawapan dia ialah D. Okay. Saya dah cakap dah. Cikgu dah ajar ke ni? Okay, so this cerita dia, okay, kalau Rom dia ada, dia macam ni tau. Kalau Yunani, kita pakai sistem yang monarki, yang mama orang asli tak diiktiraf tu, korang ingat lagi tak? Okay, tapi Rom dia pakai republik tau. Okay, so beza dia macam ni tau. Okay, kejap. Saya kena tunjuk apa orang sikit ni. Baru korang nampak. Okay, kalau Yunani, yang ni selalu keluar. Okay, sistem pemerintahan. Macam cikgu cakap tadi lah, sejarah ni korang kena buat nota. Bila korang buat nota, baru korang senang nak faham tau. Kalau korang tak ada nota, korang tengok je. Korang ingat sikit je lah. Okay, sistem pemerintahan. Okay, dalam tamadun Yunani, dia pakai sistem ada 5. Cikgu pakai akronim Mamat orang asli tak diiktiraf. Akronim ni memang korang takkan jumpa kat mana-mana. Sebab yang ni memang cik buat sendiri untuk student cik ingat. Okay. So M tu ialah apa guys? M tu apa? Korang drop. M tu apa? Monarki. Okay, pandai. M monarki. O tu apa? Okay, oligarki. Oligarki. Okay, betul. Betul Syami, oligarki. Okay, A tu apa? Aristokrat. Okay, betul. Aristokrat tu pemimpin dia. Okay, so kita namakan dia sebagai aristokrasi. Okay, T tu apa? Tirani. Okay, betul. Tirani ni maksudnya mutlak And yang terakhir, apa sih ingat tu? Diktator. Okay, betul. Diktator. Okay, so ini adalah sistem dalam tamadun Yunani. Okay. Kalau, okay, ni cerita Yunani tau. Yunani ni cikgu selalu sentuh. Okay, kalau siapa yang pernah masuk kelas cikgu lah. Okay, so cikgu tak sentuh ni. Okay, sebab cikgu rasa cikgu dah selalu sentuh. Tapi sekarang cikgu fokus pasal Rom. Okay, Rom. Okay, so cerita Rom ni mula-mula yang korang kena tahu. Okay, first sekali. Okay, Rom ni mula-mula sekali dia diperintah. Okay, kita jatuhkan Rom ni. Okay. Okay, first sekali korang kena tahu Rom ni mula-mula sekali dia diperintah oleh golongan, oleh raja. Okay, oleh raja-raja, golongan, okay, instruction. Okay, okay. Dia mula-mula sekali dia diperintah oleh raja golongan Etruscan tau. Okay, golongan Etruscan ni, okay, adalah raja-raja golongan, kita panggil apa? Golongan keturunan Parsi. Okay, mula-mula sekali Rom ni diperintah oleh raja-raja golongan keturunan Parsi. Okay, raja-raja keturunan Parsi. Jadi, bila Rom diperintah oleh raja-raja yang berketurunan raja-raja Etruscan ni, raja-raja Parsi ni, maka rakyat dia tak berapa berkenan tau. Terutamanya masyarakat Latin. Okay, so masyarakat Latin Rom dia tak berkenan. Okay, jadi diorang memberontak. Okay, so diorang memberontak. Okay, terutamanya dalam golongan bangsawan lah. Okay, so golongan bangsawan. Okay, so golongan bangsawan masyarakat Latin memberontak kepada raja-raja golongan Etruscan ni. Sebab apa dia orang memberontak? Tadi cikgu dah cakap dah. Kenapa? Korang drop sikit, cikgu nak tengok. Korang faham? Korang ingat tak cikgu cakap tadi? Kenapa guys? Dia orang memberontak. Serius lah, korang tengok ni. Cikgu cakap ke cikgu tak cakap? Cikgu tak cakap. Oh, okay. Okay, tak apa. Cikgu tak cakap Okay. So dia macam ni.
Okay, cikgu repeat Okay, Rom ni first kali korang kena tahu Rom ni dia diperintah oleh raja-raja golongan Etruscan. Okay, raja-raja golongan keturunan Etruscan ni maksudnya keturunan raja-raja Parsi. Okay, dikatakan Rom ni dia telah macam mana boleh ada Raja Parsi pula dekat Rom. Okay, cerita dia Rom yang pernah serang Parsi dan ada raja-raja Rom yang berkahwin dengan puteri-puteri Parsi secara paksanya, and maka daripada situ muncullah keturunan Parsi. Okay, dan akhirnya Rom ni diperintah oleh golongan raja-raja Parsi. Okay, Etruscan tu maksudnya keturunan Parsi tau. Maka bila benda ni terjadi, masyarakat Latin ni maksudnya penduduk asal lah. Penduduk asal masyarakat Latin Rom ni, diorang memberontak. Diorang marah. Okay, terutamanya golongan bangsawan. Sebab diorang nak raja diorang, keturunan diorang. Bukan keturunan lain. Ini selalu berlaku dalam sejarah tau. Mana-mana tak mana. Selalunya macam ni. Diorang nak semua keturunan diorang. Macam tu. So, diorang marah lah masyarakat Latin memberontak. Jadi masyarakat Latin, golongan yang memberontak, golongan bangsawan yang memberontak ni, namanya adalah Patrician. Okay, so korang kena ingat ni. Okay, Patrician, ini adalah golongan bangsawan yang memberontak. Okay, so bila diorang memberontak, diorang jatuhkan raja-raja Etruscan ni, so diorang pula yang jadi raja. Okay, bukan diorang jadi raja lah, diorang pula yang jadi ketua, diorang nak takbir negara sendiri. Maka diorang membentuk satu sistem. Okay, golongan Patrician ni tadi membentuk sistem pemerintahan yang dipanggil Republik. Itulah story dia. Korang faham ke tak? Kalau tak faham, cikgu repeat tau. Tak apa cikgu, faham kita. Faham. Faham? Faham. Yang lain? Faham. Okay, good. Cerita ni memang korang kena faham. Ulang balik. Ulang balik? Serius lah? Kalau cikgu ulang nanti, dia main. Jangan cikgu, jangan. Saya nak belajar benda lain pula. So, dia membentuklah sistem pemerintah republik. Okay, apa yang dia masukkan dengan sistem republik? Okay, ni cikgu nak tunjuk korang Sekejap. Cikgu tutup ni. Korang nampak ni sistem pemerintahan di Rom. Ada 2 konsul. Inilah yang dipanggil republik. Okay, republik tu maksudnya, republik dalam Rom maksudnya dalam tamadun pemerintah, dalam sistem pemerintahan kat Rom, diorang tak ada raja. Sebab raja tadi dah dijatuhkan. Okay, so diorang lantik 2 orang konsul. 2 orang konsul ni katakan konsul 1 ni nama dia Ali, konsul 2 namanya Abu. So 2 orang konsul ni, diorang ni dua ketua dan diorang yang takbir Rom. So tak ada seorang pun yang akan ada kuasa yang lebih. Rom buat macam tu. Okay, inilah dia panggil sistem republik dalam Rom. Okay, so negara diperintah oleh 2 orang konsul. Bawah konsul ni tadi, kalau korang tengah buat nota, korang boleh tulis. Okay, sistem ni tadi Rom ada konsul 1, konsul 2. Bawah konsul 1 dengan konsul 2 ni ada dewan, dewan apa? Ada dewan senat. Okay, ada dewan senat. Bawah dewan senat ada dewan perhimpunan. Okay, so siapa yang pilih konsul 1 dengan 2 adalah dewan senat. Siapa yang pilih dewan senat tu adalah dewan perhimpunan. Okay, so siapa yang ada kat dewan senat? Okay, dewan senat adalah golongan-golongan bangsawan. Okay, dan dewan perhimpunan tu adalah rakyat Rom semuanya. Jadi rakyat Rom akan pilih ataupun cadangkan siapa yang ada dekat Dewan Senat. Dan Dewan Senat dia akan pilih siapa yang layak duduk dekat konsul 1 dan konsul 2. Okay, itu cerita dia. So selalunya apa-apa keputusan semua dibincang dekat Dewan Senat. Okay, dan Dewan Senat ni akan sampaikan kepada Dewan Perhimpunan. Macam itulah. Bukan Dewan Sunat, Dewan Senat. Okay. So faham tak? Yang 4 ni memang agak renyah sikit lah. Dia agak sukar sedikit lah. Tak susah sangat. Okay. So, bila buat konsul 1, konsul 2 ni, maka tak ada lagi dah lah siapa yang berkuasa. Takkan ada satu raja yang ada kuasa sepenuhnya. Okay, so dia menghalang pemusatan kuasa. That's why jawapan dia ialah D. Macam tu guys. Okay. But cikgu ada satu soalan. Apa yang Luqman cakap tadi? Dalam Dewan Senat apa tadi? Okay, ada golongan bangsawan. Thanks guys yang tolong jawab. Okay, kalau cikgu tak terpasang mesej kan. Okay, bagus. Okay, cikgu suka perkara ini terjadi. Okay, so okay, tapi kan
Cikgu ada satu soalan nak tanya you all. Okay, Rom dia buat sistem macam ni, sistem republik. Okay, tapi tiba-tiba suatu hari muncul seorang raja dan raja itu telah menjatuhkan, telah berjaya menakluk Rom dan menukar sistem pemerintahan ini, Rom ni daripada republik menjadi diktator. Siapakah raja itu? Nah, dia tukar. Sulaiman. Mana kau dapat nama Sulaiman ni? Aduh. Kan dah bising mak kat sini. Okey, tukar republik jadi diktator. Okey, tadi cikgu dah nampak dah yang ada jawapan tadi kan. Okey, jawapan dia ialah Julius Caesar. Okey, Julius Caesar. Okey, so ni orangnya dia tukar, dia buat Rom tu jadi diktator, okey, raja berkuasa mutlak. Okey, itulah Julius ni. Dan Julius jugalah yang meluaskan empayar. Dekat setiap tamadun korang akan nampak ada orang raja-raja yang luaskan empayar. Contohnya macam dekat mana? Cikgu nak starting dulu. Indus. Okey, Indus kita ada Chandragupta Maurya. Okay, yang luaskan empire India tu. And then, bukan Indus, India. Kita ada Chandragupta Maurya. And then kita ada anak dia, Bidunsara. Lepas tu kita ada cucu kepada Chandra, iaitu ialah siapa tu? Asoka, ataupun orang India panggil Raja Ashok. Okay. So 3 orang ni meluaskan empire India. Okay, kalau dekat Rom kita ada Julius Caesar. Lepas tu siapa lagi? Satu lagi. Sebut. Yang menjadikan Rom yang mencapai Pax Romana. Okey. Pax Romana maksudnya adalah keamanan Rom. Betul, Augustus Caesar. Okey. So ini Augustus. Augustus punya sumbangan dah ni. Okey. Dia korang kena belajar sejarah macam tu tau. Korang ada sejarah ni dia berkait-kait. Dia related, dia besar. Okay, so korang kena tahu. Okay, so selalu soalan keluar ke objektif selalu keluar ni. Siapakah yang mencapai Pax Romana, keamanan Rom? Itu Augustus Caesar. Dia meneruskan Julius Caesar punya sistem, iaitu menggunakan sistem diktator. Okay, kalau dekat India cikgu dah explain, Republik dah. Okay, Yunani kita ada raja apa? Okay, Yunani. Alexander the Great. Okay, sangat menarik. Cikgu suka tu, Alexander the Great. Okay, first kali kita bukan ada Alexander the Great. Kita ada Raja Philips II. Korang kena ingat itu. Okay, Raja Philips II. Okay. So, kita ada Raja Philips II ni. Okay. So, lepas Raja Philips II ni sumbangan dia pernah menggabungkan. Ini selalu keluar dekat soalan struktur tau. That's why cikgu beria dan bersemangat sekali menulis notar dekat words ni. Sebab cikgu dah korang salin. Korang kena korang nampak. Kalau cikgu cakap macam korang tak nampak pula. Okay. Sebab dia selalu keluar dekat struktur dengan isi. Okay. So, dia akan tanya macam ni. Apakah sumbangan Raja Philips dalam meluaskan empire Yunani? So korang kena ingat lah. Okay, apa yang Raja Philips II buat ialah dia telah menggabungkan Yunani dengan Makedonia. Okay. So tadi kita selain pada Raja Philips kita ada Alexander the Great. Korang sebut tadi kan? Alexander the Great. Okay. So Alexander the Great apa yang dia buat ialah okay, Alexander the Great dia buat apa? Okay, Alexander the Great ni korang pernah dengar tak sumbangan dia? Dia telah memperkenalkan satu budaya yang kita panggil budaya Hellenistik. Hellenistik. Okay. So apa maksud budaya Hellenistik? Guys, ingat tak? Korang tak pernah dengar ni? Tak pernah. Campuran budaya Yunani yang Parsi. Thank you Najmi. Okay, inilah Alexander the Great ni. Dia telah memperkenalkan satu budaya yang panggil budaya Hellenistik, iaitu budaya mencampurkan antara budaya Yunani dengan budaya Parsi. Okay, ini sumbangan dia. Dan Alexander the Great dia telah meluaskan empire Yunani lagilah luasnya. Sampailah ke Afrika, ke Turkistan, ke dan sebagainya. Korang boleh tengok baliklah dia punya note. Okay, so cikgu dah explain dekat Yunani, Rome, India, and satu lagi dekat China kita ada siapa? Raja
Shi Huangti. Okey, tu pun sama. Yang betul Akmal. So siapa yang tak tahu nak agent, boleh tengok dekat Akmal punya apa tu? Message tu. Okey. So itulah cerita-cerita dekat Empire dan juga tamadun-tamadun awal ni. Okay. So korang nampak tak? Setiap tamadun dia ada orang yang meluaskan Empire, orang yang berkuasa lah dipanggil. Macam tu. Kalau cikgu hidup pada zaman dulu, cikgu rasa cikgu antara jugalah. Okay, cikgu akan jadi pahlawan dan Tak akan boleh, melusuk. tak boleh. Okey lah. Tak boleh pun tak boleh lah. Okey, soalan nombor 4. Okey, kita dah dapat reminder dah. Yang lagi 5 minit kita akan skor apa? 8. Okey. Lagi 4 minit 8.40 lebih kurang kita akan berehat. Okey. So, kita jawab dulu soalan nombor 4. Penaga India kata, kita akan sampai ke Suvarna Bumi beberapa hari lagi. Navada kapal kata, ya betul. So, di manakah ataupun apakah yang dimaksud dengan Suvarna Bumi? Zakwan Hakim kata di dalam Melayu. Nazmin cakap di. Abbas cakap di. Okay, guys lain. Syazril, Sola, di. Zulaika, okay. Fatihah. Di. Semua jawab D. Okay guys, pandai you all. Jawapan dia Danish pun jawab D kan? Alia jawab D. Okay, siapa yang cikgu terlepas panggil nama, sebut nama tu, sorry tau. Okay. So jawapan dia betul D. Tanah Melayu. Okay. So mesti korang tertanya kan, apa yang dimaksudkan dengan Suvarna Bumi? Okay, dengar sini. Suvarna Bumi merupakan bahasa lama yang dipanggil bahasa Sanskrit. Yang merupakan bahasa utama dalam dalam kalangan pedagang-pedagang India, Gujarat dan sebagainya. Okey, so bumi ni maksudnya bumi lah. Bumi ni maksudnya bumi ataupun tanah. Okey, Suvarna tu maksudnya emas. Maka pedagang-pedagang India dulu memanggil tanah Melayu ini dengan gelaran Suvarna Bumi. Diorang tak cakap tau, jom kita pergi tanah Melayu. Diorang tak cakap macam tu. Diorang kata Chalo Suvarna Bumi. Macam tu. Okey, maksudnya jom kita pergi Suvarna Bumi. Kenapa dia panggil tanah emas tadi? Sebab tanah Melayu ada banyak galian-galian seperti emas, biji timah, dan tanaman-tanaman pun subur. Okay. That's why lah digambarkan tanah Melayu itu dengan Suvarna Bumi. Macam gitu. Okay. So settle soalan nombor 5. Okay. Kita ada 2 minit lagi tau. Guys, kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang tanya tau. Sebelum kita berehat, rasanya kita ada 2 minit lagi ke 1 minit lagi ya. Cikgu rasa cikgu tak masuk ke soalan nombor 5 ni. Let lu Abbas, let lu. Kalau apa-apa tanya, korang boleh tanya situ. Kalau korang nak try jawab dulu pun, jawablah, tak ada masalah. Okay, wow, semua laju je, semua jawab. Okay, so adakah benar jawapan korang 5 itu ialah D? Okay, jawapan dia ialah D. B. Okay, pandai. Jawapan dia ialah D, dadu, aktiviti perdagangan. Okay, cikgu nak tanya Lokman. Dalam ramai cikgu pilih Lokman jawab soalan cikgu. Cikgu sebenarnya random je pilih nama ni. Okay, betul Abbas 6B. Okay, good. Nanti siapa-siapa B. Oh 6 nanti dulu Bas, let lu. Okay, cikgu nak tanya Lokman please take note. Okay, kita dekat Asia Tenggara kita ada 2 jenis kerajaan. Okay, apakah kerajaan itu? Okay, Lokman please drop your answer. Okay, satu kerajaan maritim. Yang satu lagi Lokman? Kerajaan apa? Kerajaan apa Lokman? Please jawab Lokman, jangan lupa. Kalau tidak awak kena buang title favourite student Cikgu Erin. Dia pun macam saya kan, lupa dah semua. Okay, nasib baik kawan dekat Danish salah tu, lupa satu nama lagi tu. Okay, betul. Abbas jawab. Okay. Gantikan dengan ni. Okay, betul. Kita ada agraria and kita ada maritim. Ya lah Lokman tu baru nak tulis. Okay, kita ada agraria, kita ada maritim. Guys, kita akan berehat sebentar rasanya. Sebab 8.40 kan? Tadi host cakap kan? Okay, kita mungkin akan terputus hubungan seketika untuk 3 minit. Okay, lepas tu kita akan sambung. Cikgu masih lagi nak bincang untuk nombor 5.
Okay, so korang jangan live dulu, korang live dulu. Okay, kita jumpa lagi, jangan risau. Cikgu tahu korang sedih beli iklan ni kan sebab korang tak dapat dengar suara cikgu ni kan. Elah. Okay, cikgu gurau je. Okay. So, kita dia auto left kan? Dia left lah. Cikgu pernah lupa dah. Ni Burma. Okay. So kalau apa kat sini? Tembikar China daripada China lah kan? Okay, kalau pelita tembaga? Siapa yang bawa pelita tembaga? Siapa guys? India, bukan India. Bukan India, Thailand. Bukan best. Bukan Thailand kok. Okay, betul Amar Nabil. Bla Arab belah Timur Tengah. Okay, itu pelita tembaga. Okay. So next kita tengok soalan nombor 7. Okay. Khalifah Abu Bakar Siddiq merupakan pemerintah Islam Madinah yang pertama selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wow, hari ni ada hari Maulidur Rasul. Okay, so saya harap kita sama-sama ramai-ramai, kita semua dalam hati ataupun lepas habis daripada kelas ni kita banyak selawat. Okay, so selepas Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan wasiat siapakah yang layak ataupun sepatutnya menggantikan baginda untuk menjadi pemimpin seterusnya, pemimpin kerajaan Islam seterusnya. Maka selepas Nabi Muhammad SAW wafat, okey, dekat situ berlakulah sedikit, dia tak bergaduh dan bukanlah satu pertelingkahan dan sebagainya, tapi ada beberapa cadangan nama siapakah yang sewajarnya menjadi pemimpin selepas Nabi Muhammad. Okey, tapi akhirnya apabila telah dibincangkan dalam majlis syura, okay, so finally mereka telah membuat keputusan untuk memilih Saidina Abu Bakar yang so Saidina Abu Bakar adalah pemimpin pertama, okay, yang kita panggil sebagai kerajaan ataupun Khulafa Ar-Rasyidin. Okay, so lepas Nabi Muhammad wafat, korang kena ingat benda ni. Okay, lepas Nabi wafat, okay, lepas tu kita ada okay. So cikgu tak boleh ni tau masuk dekat dekat word study. Sebenarnya ni cikgu share by phone. Okay, so word study dekat laptop, so cikgu tak dapat sharing dekat laptop. Okay, so cikgu tulis dekat chat tau. Okay, lepas Nabi Muhammad wafat, kita ada Khulafa Ar-Rasyidin. Okay, yang ni follow punya yang ni flow punya pemerintahan Islam tau. Yang korang memang kena hafal. Lepas Khulafa Ar-Rasyidin, kita ada kerajaan Bani Umayyah. Kalau korang hafal ni memang korang senanglah hidup untuk sejarah Islam. Okay, lepas Bani Umayyah, kita ada Bani Abbasiyah. Lepas Bani Abbasiyah, kita ada Bani Turki ataupun kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, selepas kerajaan Turki Uthmaniyah, maka berakhirlah kerajaan Islam. Korang pernah tengok dekat cikgu punya nota tu. Sama Fuadi. Okey, sebab dekat pendidikan Islam, kata salah cikgu lah, korang ada belajar tentang sejarah Islam. Sejarah apa? Dia punya tema dia tu cikgu tak tahulah. Tapi mungkin sejarah Islam kot. Okey, so macam sirah kan. Okey, so samalah. Pendidikan Islam tak masuk Turki. Okey. Okey, sorry sebab cikgu tak tahu korang punya silibus dekat pendidikan Islam. Okey, tapi untuk sejarah SPM, kalau untuk pemerintah Islam ni korang kena ingat follow tu. Lepas Nabi Muhammad, kita ada Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin ada 4. Starting dengan Saidina Abu Bakar. Abu Bakar mula-mula sekali. Nombor 2 siapa? Siapa guys nombor 2? Korang ingat tak? Umar Al-Khattab, betul. Betul. Dina, Luqman, Abbas semua jawab Akmal. Okay, Saidina Umar Al-Khattab. Lepas Saidina Umar Al-Khattab, siapa pula? Uthman bin Affan, betul Bas. Lepas Uthman kita ada Saidina Ali. Tapi cikgu ada satu soalan. Okay, lepas Saidina Ali maka berakhirlah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Satu persamaan, kalau soalan keluar, apa persamaan keempat-empat khalifah dalam Khalifah Ar-Rasyidin ni? Persamaan ialah mereka akhirnya dipilih oleh mereka melalui pemilihan melalui majlis syura. Okey. Pemilihan melalui majlis syura.
Okay, sebenarnya diorang ada sedikit lain lah, macam contohnya pada zaman Abu Bakar tu, Sayyidina Umar yang cadangkan. Okay, so selepas masa Abu Bakar nak wafat, dia tinggalkan wasiat untuk lantik Umar. Okay, dan Uthman pula masa Uthman jadi khalifah, masa tu ada 6 nama yang dicalonkan. Okay, jadi salah satunya adalah Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali. Jadi dan dalam Majlis Syura tu undian sama. Okey. Jadi masa tu pengurusi kepada Majlis Syura ni, kata cikgu lah, namanya Abdul Rahman bin Auf. So dia keluar bila tengok sama, jadi dia keluar dekat bandar, dia pun tanya kat orang ramai masa tu, dia kata dalam Majlis Syura, okey, undian di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman ni adalah sama. Maka di antara mereka berdua, siapakah yang lebih kamu suka untuk menjadi pemimpin kamu seterusnya? Okey. Jadi masa tu rakyat umat Islam masa tu menjawab diorang lebih memilih Sayyidina Uthman. That's why Sayyidina Uthman jadi khalifah. Lepas tu barulah Sayyidina Ali. Even dia punya cara agak ada, semuanya agak lain. Okey, tapi keempat-empatnya still akhirnya melalui pemilihan Majlis Syura. Itu persamaan yang korang kena ingat. By the way, soalan ni keluar tahun lepas. Okay, soalan sejarah SPM. Cikgu ingat lagi. Okay, dia keluar, dia tanya pasal pemilihan ni. That's why cikgu begitu tekankan kat you all. Okay, and selepas, okay, dalam keempat-empat ni, siapakah yang paling sekejap memerintah? Siapa guys? Okay, antara keempat-empat khulafah ar-rasyidin ni, siapa? Korang drop. Sayyidina Ali kata Akmal, Abbas kata Ali, Fuadi kata Abu Bakar. Yes, Fuadi punya jawapan tepat. Betul, Abu Bakar, sebab 2 tahun saja memerintah. Betul kata Fuadi itu. Okay, siapakah pula yang memerintah paling lama? Siapa guys? Come on, korang kena tahu ni sebenarnya. Okay. Syami kata Ali, Dina cakap Uthman. Okay. Fuadi kata Uthman. Okay, betul. Jawapannya adalah Sayyidina Uthman. Okay, berapa tahun Sayyidina Uthman memerintah? Berapa guys? Wow, 3 minit lagi kelas kita akan berakhir. 12 tahun kata Ashraf. Okay, betul Ashraf Hamdi. 12 tahun. Okay, by the way, Abu Bakar memerintah 2 tahun. Umar Al-Khattab, kalau korang tengah buat nota, korang boleh ambil nota ni. Umar Al-Khattab dia memerintah 10 tahun. Uthman memerintah 12 tahun. 6 tahun adalah Saidina Ali. Okay, itu antara ni lah. Okay, ulang cikgu. Okay, boleh tak ada masalah. Okay, so cikgu ulang balik. Abu Bakar dia memerintah 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar Al-Khattab dia memerintah 10 tahun. Okay, Saidina Uthman memerintah 12 tahun. Okay, Saidina Ali dia memerintah 6 tahun. So 2, 10, 12. Okay, 12 lepas tu 6. Ni kalau korang tengah buat nota lah. 2, 10, 12, 6 ikut susunan lah. Bermula Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Saidina Uthman, lepas tu Saidina Ali. Because kita punya masa pun dah nak tamat. So cikgu nak tanya lagi korang tentang berkait kat sini. Okay, pengumpulan Al-Quran nombor 7 sah. Nombor 7, korang daripada nombor 7. Nombor 7. Oh, okay. Nombor 7 dekat sini. Tak bagi jawapan lagi, lupa. Okay, nombor 7 jawapannya A. A Fuadi. Jawapan dia A. Sumbangan Saidina Abu Bakar ialah dia hapuskan golongan murtad. Okay. Dan dia jugalah yang mewujudkan pentadbiran wilayah. Okay. So kalau korang nak tahu, Saidina Abu Bakar ni, dia telah membahagikan kerajaan Islam ketika itu kepada 10 wilayah, dan setiap wilayah itu diketuai oleh gubernur. Okay, korang kena ingat tu. Okay, so sebab itulah jawapannya mewujudkan pentadbiran wilayah. Okay, selain daripada golongan murtad tadi, diorang juga Saidina Abu Bakar juga telah menghapuskan golongan Al-Rida. Okay, so kita sebenarnya habis kelas berapa? 95 minit ni sebenarnya. Pukul berapa sebenarnya? Kita ada berapa minit? 2, 1. Okay, nanti kalau nak habis harus cakap kot. Okay, okay, so dalam keempat, okay, dia
macam mana boleh bertukar. Dia sebenarnya ada cerita yang menarik tau di sebalik tentang pemerintahan Islam ni. Dalam banyak-banyak sejarah cikgu belajar dekat universiti dulu, okay, belajar tentang sejarah Rom, Barat, Yunani semua itulah. Tapi memang sejarah Islam lah yang paling menarik perhatian cikgu sebenarnya. Bukan sebab kita orang Islam, tapi cikgu rasa macam sangat interesting lah. Dia sangat menarik lah untuk dikaji sebenarnya. Okay. Yang kedua, cikgu suka sejarah tamadun India. Okay. Baru yang lain cikgu suka. Betul. Itu dua yang menarik perhatian. Okay. Satu soalan cikgu nak tanya you all. Dalam keempat khalifah ni, siapakah khalifah yang telah menjalankan usaha mengumpulkan semula Al-Quran? Dia just kumpulkan. Dia kumpulkan untuk tulis ayat-ayat Quran. Okay, tapi dia tak bukukan tau. Okay, cikgu tahu korang mesti nak jawab Uthman. Tak, Uthman pada zaman dia jadi khalifah, dia buat benda tu. Bukan buat, maksudnya dia bukukan benda tu. Tapi yang ni cikgu cakap kumpulkan. Okay, rasmi Resam Uthmani tu, Nur Akmal cakap tu, itu pada zaman Uthman. Yes, Lisha, thank you Abbas. Okay, jawapannya adalah Saidina Abu Bakar. Betul Luqman, Saidina Abu Bakar. Okay, so korang jangan sesekali confuse. Okay, macam cikgu cakap tadi, Saidina Abu Bakar, dia dah kumpulkan, dia dah arahkan dah. Okay, kumpulkan semua para tahfiz apa semua untuk dapatkan balik ayat Quran, untuk dituliskan balik. Tapi kemudian dibukukan tu pada zaman Khalifah Uthman dengan nama Resam Uthmani, seperti mana, kalau korang perasan kan ada kat Al-Quran dia tulis kat situ Uthmani tu kan. Itu adalah hasil daripada sumbangan Khalifah Uthman. Okey, satu soalan untuk you all lagi. Okey, siapakah di antara empat khalifah ini yang telah menubuhkan angkatan tentera laut? Siapa guys? Angkatan tentera laut tu siapa? Yes, Fuadi. Jawapannya adalah Uthman. Okey, bukan Saidina Umar. Korang mesti confuse kan? That's why cikgu soal you all. Okey, kalau Saidina Umar, dia buat jabatan polis. Betul. Okey, dia buat. Tapi masa tu dia tak pisahkan ataupun letakkan satu penubuhan tentera laut. Okey, tapi Saidina Uthman dia tubuhkan khas. Okey, tentera laut. Okey, memang tak campur polis ke apa. Macam gitu. Okey, lepas tu siapakah keempat-empat ni yang membuat membina rumah-rumah rehat untuk para musafir. Dulu orang kalau dia musafir, dia pergi mengembara, bila dia penat, dia rehat je kat mana-mana. Bawah pokok ke, atas pokok ke, dalam pokok tak adalah kan, cikgu gurau je. Okay, kat mana-mana tau. Tapi menariknya ada satu khalifah kat sini, dia buat rumah rehat tu. Macam kita sekarang kita panggil hotel ataupun chalet ke apa, untuk pengembara, untuk traveller, untuk apa tu, pelancong dan sebagainya. Itu semua adalah idea Saidina Uthman. Jadi tak korang dah dapat jawab dah. Okey, Saidina Uthman. Okey. So apa lagi saya cikgu nak soal you all lah. Okay, so macam mana sistem, macam mana Khulafah Ar-Rashidin punya empayar boleh berakhir dan bertukar. Okay, satu soalan lagi nak tanya. Okay, tak nak masuk yang tu, nak tanya korang lagi. Siapakah yang telah berjaya menamatkan satu perang saudara di antara orang Islam yang dipanggil perang Siffin? Wah, Ali, laju korang. Pandai. Saidina Ali, betul. Okay. So, siapakah yang telah menghantar Khalid Al-Walid untuk mewakili tentera Islam bertempur dengan tentera Parsi, siapa? Yes, Abu Bakar. Pandailah korang. Lepas ni cikgu rasa cikgu tak payahlah ajar korang dah, sebab korang dah pandai kan. Kita kena minta cikgu yang lebih power ajar korang pula. Okay. Asal tak boleh pula. Okay, korang dah lagi pandai, kena pakai cikgu yang lebih pandai. Macam tu. So, korang semua dapat jawab. Oh lama terjadi ni. Cikgu jangan macam tu Yelah tu. Okay. Okay. Cikgu ada satu soalan tau sebelum kita berakhir kelas. Okay. Maksudnya cikgu tak tahu pun kelas ni berakhir bila. Okay, tapi cikgu ada satu soalan. Kalau korang dapat jawab, seantara korang ni dapat jawab dalam masa 3 saat untuk jawapan cikgu ni, maka minggu depan cikgu akan take over kelas ni ajar korang. Okay, cikgu akan pujuk bos cikgu ajar. Tapi kalau korang tak dapat jawab, maka cikgu akan minta bos cikgu gantikan cikgu
dengan cikgu yang lebih lain. Cikgu lain. Okay. Korang ready 3 saat je. Okay. Tak kisahlah siapa-siapa nak jawab apa, tapi 3 saat. Soalannya ialah, okay, so masa depan kelas ini, okay, siapakah tenaga pengajarnya bergantung kepada pengetahuan you all. Okay. Soalannya ialah, apakah epic tertua di dunia? Ini dekat soalan bab 1 sejarah tingkatan 4. Yes, epic. Ya, epic Gilgamesh. Fuadi dapat jawab. Dalam 1 saat je. Power lah. Okay. Okay. Betul lah tu Fuadi. Zakwan. Finally. Kita pasal kau tengah janji lah. Laju betul. Okay. Kan? Epic Gilgamesh. Okay. Power. Okay. So cikgu akan ajar you all lagi lah minggu depan. Jangan risau insyaAllah. Kalau cikgu demam pun ajar, jangan risau. So kita dah buat deal tadi kan? Okay, confirm lah. Okay. So, korang ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita tutup kelas? Kita bagi sokongan majoriti. Macam cikgu bertanding dekat Dewan Parlimen je nak bagi sokongan majoriti. Lawak lah you all. Okay. So guys, korang ada apa-apa nak tanya tak? Okay, by the way, cikgu memang jenis ajar macam epic tu siapa? Yang ni lawak konten cikgu. Okay, tapi bagus tanya Fatan. Okay, epic tu siapa? Epic tu bukan sesiapa. Epic ni maksudnya karya sastra tertua. Karya sastra. Okay, itu maksud epic. Epic tu maksud karya sastra. Setiap tamadun dia ada karya sastra tersendiri tau. Okay, that's why lah kita tahu apa yang berlaku pada zaman tu sebab kita dapat jumpa diorang punya epic, diorang punya karya. Kira macam manuskrip lah senang cerita. Jadi epic yang tertua dijumpai dalam tamadun Mesopotamia. So, dalam banyak-banyak tamadun Mesopotamia yang kita jumpa dulu. Okay, dan Mesopotamia ni ada diceritakan dekat dalam epic Gilgamesh. Okay, sebab Gilgamesh ni nama raja, salah satu raja dekat Mesopotamia. Okay, so macam mana kehidupan orang Mesopotamia dan apa yang berlaku pada masa tu. That's why kita tahu. Okay, tu itulah epic. Okay, so macam lah apa yang berlaku dekat Melaka. Macam mana kita tahu Portugis datang serang Melaka, perjanjian di antara Sultan Mahmud, bla 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 dan sebagainya. Sebab kita ada seorang ahli sejarah Melayu iaitu bernama Tun Sri Lanang pernah menulis apa yang berlaku. Betul. Okey, yang macam mana pula kita tahu yang berlaku dekat setiap negara, satu-satu negara, kedudukan geografi dan sebagainya. Ini adalah hasil daripada pengembaraan dan pelayaran seorang ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Battuta, di mana beliau telah keluar daripada rumah berumur 21 tahun, keluar rumah, balik 40 tahun. Okay, selama daripada 21 sampai 40 tahun tu dia pergi mengembara, dia bawa buku, dia tulis apa yang terjadi. Okay, that's why lah kita tahu apa benda yang berlaku. Korang tengok orang zaman dulu, diorang buat macam-macam sebab apa? Bukan sebab untuk diorang, tapi diorang nak sampaikan apa yang berlaku tu dekat kita. Okay, sekarang korang tanyalah, okay, termasuk cikgu juga lah. Cikgu selalu tanya pada diri cikgu. Okay, apakah sumbangan cikgu pula kepada orang lain? Betul Fuadi, dia lah yang mencipta peta dunia sebenarnya. Okay, so kita kena fikir pula apa yang, okay, kita buat something ni, ini untuk generasi akan datang. Akan berkata Hasan bin Ali tu dikira khalifah kelima ke cikgu? Tak. Okay, tidak Kamal, sebab sepatutnya Saidina Hasan ni anak Saidina Ali kan. So diserahkan pemerintahan tu pada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Muawiyah pula adalah keturunan Bani Umayyah. That's why lah pemerintahan Khulafaur Rasyidin tu berakhir, maka bertukar menjadi Bani Umayyah. Sebab Saidina Hasan diserahkan. Tu cerita dia. Okay, so guys, ada apa-apa ingin bertanya lagi? Okay, cikgu jenis ajar macam ni tau. Cikgu ajar gila-gila. Sebab cikgu tak nak korang belajar sejarah ni agak heavy sebab dia fakta. So kalau ajar straight kan, serius je, cikgu tak boleh lah macam tu. Okay, so cikgu harap korang enjoy lah belajar ikut cara cikgu.